Good evening, Doctor. So Okay, today we want to. Our topic is etika dalam sains. etika dalam sains. Yes. So we have a few questions to Hmm. ask Doctor. There is a statement, Doctor. Pengeluaran manusia berkait rapat dengan etika, di mana ia digambarkan sebagai langkah fitrah manusia yang hidup berpasangan atau berkahwinan. Pada pandangan Doktor, apakah pandangan Doktor tentang pernyataan ini? Tentang proses pengklonan, is it? Yes, Doktor. For human being. Yes. Okay. Give me some time, Okay, Doktor. Okay. First of all, saya nak jelaskan apa yang dimaksudkan dengan pengklonan manusia. Isn't it? That's the topic, right? Sushmita? Yes, Doktor. Okay. Jadi proses pengklonan ni yang kamu tanya soalan tu merupakan satu proses pembiakan seksual tanpa memerlukan percantuman sel jantan sperma dengan sel betina ovum. That means the normal process is not done here. Okay? What is pengklonan manusia means? Apa yang diperlukan ialah sel matang yang mengandungi kod genetik iaitu asid DNA yang dimasukkan ke dalam ovum yang tidak bersenyawa yang dikeluarkan nukleusnya. Jadi, kita boleh lihat bahawa apabila berlaku proses tersebut, ianya bukan merupakan satu proses yang normal lah. Seolah-olah kita nak wujudkan proses kehamilan itu adalah sesuatu yang di luar tabi'i. Tetapi, apa yang kita boleh lihat ialah DNA yang digunakan tu boleh jadi daripada lelaki maupun wanita. Jadi, ovum yang dimasukkan DNA tadi akan dirangsangkan untuk menggalakkan proses percantuman dan seterusnya bagi pembahagian sel, kemudian dimasukkan ke dalam rahim wanita. Tetapi apa yang penting di sini ialah proses kehamilan dan juga proses kelahiran. Anak itu adalah seperti biasa juga proses yang biasa. Okay? Tetapi apa yang kita boleh lihat di sini, ianya bergantung kepada seseorang individu. Okay, contohnya bagi wanita yang menghadapi masalah dari segi proses kehamilan. Okay, ataupun kita boleh lihat ramai di antara golongan wanita sekarang yang telah berjaya dalam kerjaya, tetapi mereka tidak berminat dalam perkahwinan ataupun melalui proses perkahwinan tersebut, tetapi mereka nak jadi ibu. Okay, mereka hendak merasai proses menjadi ibu. Jadi pada pandangan saya, proses pengklonan ini bukan merupakan satu isu. Okay, lagi satu kita boleh lihat pada masa sekarang sama ada seseorang itu untuk mewujudkan satu suasana keluarga yang bahagia ataupun disebabkan oleh isu-isu tertentu, menyebabkan isu-isu kesihatan tertentu, wanita yang berkahwin pun pada masa sekarang menghadapi isu tahap kesuburan yang rendah. Kemungkinan disebabkan oleh jenis pemakanan ataupun gaya hidup ataupun di sebaliknya, okey, ataupun pihak lelaki itu sendiri menghadapi masalah tahap kesuburan. Jadi disebabkan oleh isu-isu seperti ini, pada pandangan saya, proses pengklonan itu bukannya merupakan sesuatu yang memudaratkan ataupun menyebabkan yang sesuatu yang di luar tabi'i lah. Itu pandangan saya. Yang ini bergantung kepada individu tersebut. Mengapakah proses pengklonan itu ingin dilakukan ataupun mereka ingin melalui proses pengklonan tersebut. Okey, itu pandangan saya. Adakah ini memadai? Ataupun kamu perlukan penjelasan yang lebih lanjut? Tak, Doktor, ini sangat jelas, Doktor. Doktor, I have a question. So, untuk soalan saya adalah tentang senjata nuklear. So, soalan saya adalah secara am, apakah doktor pendapat doktor tentang apabila doktor mendengar perkataan nuklear secara am? Okey, bila saya dengar perkataan nuklear, otak saya terus akan fikir tentang bom nuklear saja. Directly when I heard the word nuclear. Okey, jadi bila saya dengar tentang bom nuklear, okey, kenapakah bom diperlukan? Okey, satu, sesebuah negara yang besar melakukan penciptaan bom nuklear tu, tetapi dia tidak boleh melihat how shall I say, the effectiveness, bukan effectiveness, bom nuklear tu punya impact ataupun adakah apa yang dicipta oleh mereka itu boleh mencapai matlamat ciptaannya. Maksudnya, mereka kena uji di sesuatu tempat. Jadi, bila berlaku proses pengujian tersebut, ianya akan memberi banyak kesan negatif daripada kesan positif. Satu, cara ianya dilaksanakan ataupun cara penggunaan bom nuklear tu. Satu, cara ianya diuji di tempat mana. Adakah tempat yang diuji itu memang sesuai untuk diuji penggunaan bom nuklear tu? Adakah ia akan memusnahkan tumbuhan sekeliling? Ataupun mereka buat pengujian bom nuklear tu di tempat yang gersang ataupun di kawasan kering kontang yang tidak ada manusia. Jadi, ianya bergantung pada situasi tersebut. Bila kamu kata nuklear, straight away my mind is going for the nuclear bomb. Is that your question, Suren? Doktor, saya ada lagi satu soalan. Macam mana kalau kita mengadakan tenaga nuklear dekat Malaysia? Kenapa kita perlukan tenaga nuklear di Malaysia? Contohnya kalau tenaga nuklear, dia juga boleh untuk menjana elektrik dan semua tu kan. So, Okey. adakah doktor rasa kalau kita ada tenaga nuklear ni, kita akan hanya untuk menggunakan dia untuk aktiviti-aktiviti yang baik ataupun untuk aktiviti yang buruk? Okey, pada pandangan saya, kalau tenaga nuklear tu, kamu gunakan untuk menjana elektrik, tak ada masalah. Tetapi jangan salah gunakan tenaga nuklear tersebut. Itu pandangan saya. Okey, doktor, baik doktor. Kalau kamu ada clear vision, kamu nak gunakan tu untuk hanya sebagai tenaga untuk dapatkan tenaga, okey, tidak ada masalah lah. Sebab kita akan dapat banyak kebaikan daripada tenaga nuklear. Ada lagi, Doktor. Yang ni tentang pembedahan plastik. So, Okey, plastik saja. Yes, Doktor. The topic that I like very much, Very interesting topic. Okay, Doctor. There are two types of plastic surgery, Doctor. One Okay, is I'm not so sure if you should explain to me pembedahan. cosmetic and reconstructive. Okay, then I think that reconstructive is important. The cosmetic.
Constructive. Constructive. Okay. The constructive is, I think it's quite important because itu mengubati kecacatan seseorang. How about pembedahan kosmetik, Doktor? Do you think it is important in our life? Why it's not important? It is important. You must feel good, right? Isn't it, Shashmita? Okay, as we grow, okay, you would like to have a clear skin, good features, like what you used to have. Betul tak? Kamu nak kulit yang licin, betul tak? Hidung yang mancung, okay, mata yang bulat, bulu kening yang cantik, betul tak? Tak ada perut buncit, isn't it? You like to love yourself, you like to feel good. Actually, when you feel good, it will increase your motivation and your confidence level. Do you know that? Yes, Doctor. Actually, it's for you. So you must make sure whether you want or don't want. But any procedures, whatever, like what I said, any kind of operation, you must go to the best one. Rujuk pakar yang betul-betul mahir dalam perkara tersebut. Dan lagi satu, kita boleh tengok bahawa ianya melibatkan kos yang tinggi. Jadi, kamu kena cari orang yang betul-betul pakar. Dari pandangan saya memang sangat suka dan setuju lah kalau pembedahan kosmetik ni. Okay? Because you feel good, you feel nice, you love yourself, you would like to feel better. Bila kamu tengok diri kamu tu, kamu rasa satu perasaan yang baik. Okay? So, I agree 100% cosmetic surgery. Okay, Doctor. But isn't it beyond our nature, Doctor? Why is beyond our nature? It's our body. Okay, I'm asking you. When you're 16, when you're born, your body is flawless, very nice. But as you grow older, the sagging and then the complexion, the change of complexion, the change of your hormone makes you gain weight unnecessarily, or maybe due to medication and things like that. Isn't it? Yes, like what I said. What do you want? You want to look good? You want to feel nice? And then you go for it. But make sure that you go to a proper channel, proper people to do the whatever operation that you want to do. If it's necessary. Okay, you already got a beautiful eyes, beautiful eyelashes. Okay, you got a beautiful eyelashes. Do you need false lashes? No, Doctor. Tidak perlu kan, betul tak? Yes, So you see yourself. If you think you are okay with it, okay, don't go. But if you feel that no, it's not nice, I prefer something like this. Okay, go get it. Just say like a hair. Semua ada orang rambut keriting kan, betul tak? Yes, Doctor. Okay, born with that rambut keriting. Tapi dia tak suka rambut keriting. Dia nak rambut yang lurus. So we can go to the hairdresser and make it straight, right? Even though temporary. Yes, Doctor. Same thing. Isn't it? It's up to you. You want or don't want. Like I miss, I'll go. I like it very much. Cosmetic surgery. Okay, Doctor. Warga Dewan sekalian, bersyukur kita hari ini kerana dapat bertemu lagi untuk membincangkan suatu lagi tajuk yang amat menarik, iaitu isu kontemporari dalam bidang etika dan sains. Sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, kita sedia maklum bahawa pada dewasa ini, perkembangan sains dan teknologi pada hari ini memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Alat-alat teknologi yang beroperasi mengikut teknologi sains menjadi teman setia manusia pada hari ini. Walaupun teknologi dalam sains sangat membantu manusia untuk meneruskan kehidupan yang sempurna, tetapi kegagalan manusia dalam menghormati dan mengikuti etika dalam sains telah membawa padah kepada manusia dan juga kepada alam sekitar. Bulat air kerana pembentuk, bulat manusia kerana muafakat. Tak kenal maka tak cinta. Kalau tak cinta, bagaimana hendak bersama? Maka saya ingin memperkenalkan ahli-ahli panel pada hari ini yang pastinya mempunyai idea-idea yang bernas untuk dikongsi bersama kita. Sekarang mari kita menjemput dua ahli panel kita, iaitu Saudari Sasmita dan Saudara Suri. Dipersilakan. Selamat sejahtera. Bolehkah anda memberikan sedikit penerangan tentang diri anda supaya penonton dapat mengetahui tentang diri anda dan sebab anda menghadiri forum ini? Silakan. Selamat sejahtera dan salam satu Malaysia diucapkan kepada pengerusi majlis, Cik Syahrini, Encik Surin dan penonton sekalian. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih demi menjemput saya untuk forum pada hari ini bagi tajuk etika dalam sains. Saya merupakan seorang guru yang berkhidmat dalam Kementerian Pendidikan Malaysia selama 15 tahun. Selamat sejahtera, saya ucapkan kepada Cik Syahrini sebagai pengerusi majlis dan juga pertama undangan kita pada pagi ini, Puan Sasmita, dan saya merupakan seorang ahli arkeologi yang telah dalam bidang ini selama 7 tahun, dan saya berasa berterima kasih untuk
berada pada pagi ini untuk berkongsi ilmu pengetahuan saya. Terima kasih atas pengenalan tadi. Sekarang saya ingin tanya panel pertama kita pada hari ini. Apakah yang anda faham tentang etika dalam sains? Dalam sains, etika dalam satu bidang ilmu yang mengaji soal kebaikan dan keburukan dalam aplikasi sains dan tata cara yang mempraktikkan kebaikan dan menolak keburukan dalam amalan dan penggunaan sains dan teknologi. Maka, dalam meniti arus kemodenan ini, etika dan sains bertumbuh apabila dunia berkembang dengan maju dan pesat. Dengan kata lain, apabila ilmu, sains dan teknologi berkembang, etika semakin dilupakan. Padahal, etika ialah sesuatu yang mesti dipatuhi oleh semua orang dan saintis juga bagi mempantaskan perkara yang boleh dilakukan untuk menjamin kesejahteraan dan menjauhi kesan buruk. Pada hakikatnya, etika juga digunakan untuk menjaga kepentingan manusia dari kelaksuan sains yang mengancam keselamatan manusia. Etika harus menjadi panduan untuk para saintis mengetahui apa yang perlu dilakukan untuk menjamin keselamatan dan menjadikan sesuatu kerja menjadi lebih teratur dan adanya. Terima kasih atas jawapan yang agak jelas, Sita. Seterusnya, saya ingin mengemukakan soalan seterusnya kepada panel kedua kita pada hari ini. Suri, apakah kepentingan etika dalam sains dan kenapa etika tersebut tidak diikuti oleh orang ramai? Terima kasih atas soalan tersebut ini. Saya rasa etika dalam sains ini sangat penting sebab ia bersifat sebagai panduan, ia bersifat sebagai satu batasan. Sebab apabila kita tengok pendapat ahli sains, mereka mempunyai idea-idea yang sangat kreatif dan yang luar daripada jangkaan. So apabila mereka tiada panduan, mereka akan berasa lebih free untuk melakukan semua kegiatan dan aktiviti yang mereka inginkan. So apabila ada etikanya, mereka akan berada dalam satu panduan dan teknologi akan digunakan secara berhemat. Dan ini akan menghentikan untuk mereka bersifat secara mementingkan diri. Nah, apabila etika ini tidak dilakukan, kita akan ada teknologi akan dihasilkan secara komersial, dia tidak akan ada batasan dan juga sikap mementingkan diri antara ahli sains akan meningkat. Baik, terima kasih Suri. Sekarang kembali kepada saudara Sasmita. Tanpa membazirkan masa, jom kita ke inti-parti penting tajuk kita pada hari ini, iaitu isu kontemporari dalam dunia etika dalam sains. Sasmita, dari pandangan anda, apakah isu yang dialami oleh dunia sains yang berkaitan dengan etika? Terima kasih Cik Syahri. Kamu mengetahui, pengklonan hanya menjadi proses menghasil dan menyalin sesuatu makhluk yang baru dari spesies makhluk yang sama dengannya melalui proses perkembangan sel-sel tertentu melalui kaedah yang tertentu. Pada zaman kebelakangan ini, pengklonan telah hanya digunakan untuk tumbuh-tumbuhan melalui teknologi culture yang telah menghasilkan tanaman berbuah tinggi. Di samping itu, pengklonan dilakukan secara meluas, khususnya dalam bidang pertanian melalui pengkulturan tisu. Contohnya, getah klon, durian malak, kelapa sawit telah dibuatkan. Selain itu, kaedah pengklonan juga membantu masyarakat untuk mengobati penyakit dengan penciptaan sel-sel tertentu bagi menggantikan organ yang rosak. Dalam perspektif lain juga, pengklonan juga sangat membantu memberi harapan kepada pasangan yang bermasalah untuk mendapatkan anak. Melalui pengklonan, mereka dikurniakan harapan yang baru untuk memperoleh anak mereka yang bersendiri. Berikut adalah hujah yang baik daripada Cikgu Sasmita. Dengan ini kita dapat tahu manfaat pengklonan. Di manakah konfliknya berlaku, Cikgu Sasmita? Terima kasih lagi Cikgu Syahrini. Bagi saya, pencemaran isu dalam sains bermula berpunca daripada etika kuasa barat. Orang barat selalu akan menghasilkan atau mencipta perkara baru bagi mempermudahkan urusan seharian mereka.
kendati pun semuanya bukan atau tidak membawa kemaslahatan kepada dunia dan juga kemungkinan yang tinggi yang mempunyai kesan sampingan yang tidak baik. Jadi, dalam proses mencipta perkara yang baru, mereka merentasi etika-etika yang patut dipatuhi dalam bidang sains bagi menjayakan penciptaan mereka. Pada masa itulah munculnya konflik apabila masyarakat atau individu yang mematuhi etika dalam kehidupan menghadapi sistem teknologi dan sains yang tidak beretika, terutamanya dalam arus pemodelan ini. Satu contoh yang terbaik ialah isu pembunuhan manusia yang bertentangan dengan alam sekitar ataupun ciptaan Tuhan, di mana manusia mencipta manusia dengan pemilihan jin-jin yang mereka suka ataupun ikut suka hati mereka. Konfliknya muncul apabila jangka hayat manusia itu singkat kerana bayi belum akan mempunyai kromosom yang sama dengan usia menderma. Kadar keguguran dan kematian juga adalah tinggi dan ini membolehkan manusia hidup selama-lamanya yang merupakan bertentangan dengan hukum alam kerana ia jelas melanggar syariat agama yang menjelaskan tentang menyatakan bahawa pengklonan manusia adalah suatu haram. Selain itu, pengklonan juga menyalahgunakan oleh masyarakat wanita yang menggunakan peluang ini untuk mengadakan bayi tanpa kahwin ataupun tanpa suami. Ini juga menjadi suatu perdagangan yang hangat di mana jin-jin orang dijual untuk ratus-ratusan. Maka, agama Islam memandang berat atas masalah ini kerana ia membawa kepada masalah penentuan nasab. Teknologi sains ini juga akan melahirkan generasi manusia yang boleh melahirkan manusia yang akan menafikan kekuasaan Tuhan. Menurut pandangan Islam juga, mereka tidak menggalakkan pembunuhan manusia kerana ia tidak beretika dan mempunyai pandangan bahawa manusia tidak seharusnya mengambil alih kuasa Tuhan yang mencipta kita. So, melalui wawancara yang kita dilakukan bersama pensyarah beliau mempunyai pandangan bahawa pengklonan boleh dilakukan mengikuti individu sendiri dan ikut budaya dan agama tersendiri. Jika seseorang individu merupakan menyokong pengklonan, maka mereka boleh melakukannya. Jika tidak, mereka tidak harus untuk melakukan pengklonan. Dan saya amat bersetuju dengan pandangan Dr. Malik. Hal ini kerana pada pandangan saya, perjalanan ini adalah untuk mencipta ataupun menaik taraf peningkat sains, menjadikan manusia melupakan etika dalam perbuatannya orang ramai. Jadi, sebagai solusinya, pengklonan boleh dilakukan untuk sebab-sebab yang tertentu sahaja, seperti untuk tumbuh-tumbuhan, untuk mendapatkan anak dan sebagainya. Dan seperti Puan Sasmita telah mengatakan, kita tidak sewajarnya melakukan pengklonan sebagai suatu perdagangan dan ia tidak selaras dengan hukum agama selesa dalam agama semua. Terima kasih kepada panel pertama kita kerana telah memberikan penjelasan yang amat jelas tentang isu kloning. Setelah mendengar apa yang diucapkan oleh panel pertama, saya teringat lagi satu isu yang berkaitan etika dalam sains yang hangat diperdebatkan. Isunya ialah pembedahan plastik. Biasanya pembedahan plastik dilakukan untuk membaiki bentuk atau struktur badan yang cacat dan yang disebabkan oleh faktor genetik atau kemalangan yang teruk. Contohnya terdapat dua jenis pembedahan, iaitu pembedahan kosmetik dan pembedahan konstruktif. Elemen sains memainkan peranan yang sangat penting dalam menjayakan pembedahan plastik ini. Tetapi, separuh rakyat yang tidak menjedar tentang etika dalam sains ini mempunyai persepsi yang salah terhadap pembedahan plastik ini. Mereka mempunyai suatu pandangan di mana pembedahan plastik dapat dilakukan sesuka hati untuk mengubah struktur badan asal mereka. Mereka juga menyalahgunakan pembedahan ini untuk mendapatkan badan yang mereka idam. Perkara ini dianggap salah kerana pertukaran badan asal sesuka hati ini akan mengubahkan identiti diri seseorang. Seterusnya, pembedahan plastik untuk tujuan yang salah juga telah mencatatkan standard kecantikan yang tertentu di mana tubuh badan yang normal tidak dianggap cantik lagi. Badan yang kurus, muka yang sempurna tanpa jerawat dan perut kempis dianggap sebagai kecantikan. Perkara ini telah meningkatkan kadar rakyat yang berasa kurang
bertanggungjawab dengan badan sendiri. Seterusnya, bukan semua yang dapat melakukan pembedahan plastik ini sesuka hati kerana yurannya yang agak tinggi. Bagi saya, pembedahan plastik yang dilakukan sesuka hati untuk badan yang lebih cantik dan sempurna merupakan isu yang sangat penting dalam dunia sains. Saya berharap rakyat lebih sedar akan isu ini dan menerima diri sendiri seadanya. Terima kasih atas penjelasan yang amat berangkat Aisyah. Suri, bolehkah anda mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan masalah pembedahan plastik ini yang dibincangkan oleh Misha tadi? Saya rasa soalan itu soalan yang sangat bagus. So dari pandangan saya rasa rakyat perlu sedar bahawa pembedahan kosmetik ini dia bukan satu kewajipan. Sebab jika ada standard beauty yang kita perlu merangkul itu, dia merupakan bukan satu benda yang wajar. Kalau kita ingin melakukan seperti Cik yang melakukan pembedahan rekonstruktif, contohnya kalau kita ada masalah dari kemalangan ke, so yang itu merupakan suatu kegiatan yang wajar. Tapi kalau dilihat dari aspek kosmetik, dia bukan satu benda yang wajar. Sebab kita diberikan semua ni daripada Tuhan dan kita perlulah mengambilnya seperti yang kita diberikan. Kita tidak perlu melukakannya sebab kita semua adalah sempurna dari pandangan Tuhan. So saya rasa kita tidak perlu mengamalkan sikap-sikap seperti ini. Dan juga seperti untuk orang yang contoh seperti pelakon, dan mereka mempunyai suatu media yang berluas. Dan untuk mereka, apabila anda diberi suatu media yang berluas ini, janganlah anda menyokong kegiatan seperti yang merosakkan adab dan juga adat agama kita. Sebab agama merupakan suatu benda sebagai panduan kita untuk melakukan menghidup kita, untuk melakukan kehidupan ini. Dan apabila kita tidak mematuhi adat dan hukum agama, kita tidak akan rasa senang dalam kehidupan. Terima kasih Suri. Sekarang bolehkah anda mengemukakan isu lain berkaitan dunia etika dalam sains dan memberi sedikit penjelasan tentangnya? So selain daripada pembedahan kosmetik dan juga perfuman, nuklear juga merupakan satu masalah dalam etika bila kita membincangkan tentang etika dalam sains. So saya menyatakan ini sebab sebelum saya pergi lebih lanjut, saya ingin mengatakan apabila kita mendengar perkataan nuklear, kita akan berfikir tentang nuklear bom. Tapi bukan saja itu, nuklear mempunyai kebaikan dan manfaatnya yang tersendiri. Contohnya, pada era ini kita sedang mengalami penyusutan minyak. So sebagai tenaga alternatif, kita memerlukan tenaga elektrik. Dan untuk menjaga tenaga elektrik tersebut, kita memerlukan tenaga nuklear. Selain daripada itu, tenaga nuklear ini sangat diperlukan untuk melakukan dalam dari aspek penanaman. Contohnya, kita kena tahu tenaga nuklear ini dia tidak mengancam alam sekitar. So apabila kita menggunakannya untuk aspek penanaman, kita dapat menjana kita dapat meningkatkan produktiviti tanaman dengan secara besar-besaran. Selain daripada itu, nuklear ini sangat dipentingkan dalam bidang kedoktoran. Contohnya seperti memantau fungsi organ dan juga mendiagnosis penyakit. Contohnya, sebelum ini untuk mengetahui punca, doktor perlu melakukan pembedahan. Tapi pada masa ini, mereka tidak perlu melakukan pembedahan lagi. Mereka boleh menggunakan sinar X untuk mengetahui puncanya. Tapi seperti yang kita tahu, semua benda
dia ada juga sebaliknya suatu aspek yang negatif. Seperti itu juga dengan nuklir. Ayat 25 surah Al-Hadid Allah berfirman yang bermaksud pada besi itu terdapat kekuatan yang amat kuat yang boleh memusnahkan manusia. Pengurusan tenaga nuklear haruslah dilakukan secara dengan baik kerana kebocoran dalam logi tenaga nuklear ini ia boleh memudaratkan kesihatan manusia, sebab tenaga nuklear ini dia akan release bahan-bahan radioaktif yang boleh memudaratkan kesihatan kita. Selain daripada itu, tenaga nuklear ini disalahgunakan oleh beberapa pihak untuk kegiatan seperti menjajah ataupun untuk pergi perang dengan dekat tanah orang lain. So saya rasa tenaga nuklear ini dia sangat dia merupakan suatu revolusi dalam kehidupan manusia. Tapi pada masa itu juga revolusi ini perlu digunakan dalam suatu had untuk so dia akan digunakan untuk aspek yang kebaikan saja. So dengan ini saya mengumumkan kepada semua orang yang ingin menyalahgunakan tenaga nuklear ini untuk jangan melakukan kegiatan seperti itu, sebab kalau kita tidak melakukan kegiatan seperti itu, kita boleh fokus kepada kebaikan saja, dan semua negara juga boleh membangunkan tenaga nuklearnya sendiri. Dalam saya Malaysia juga membangunkan logi nuklear dan kita boleh mengadakan alternatif yang lain. Jadi, sebelum mengakhiri perbincangan forum kita pada hari ini, saya ingin merumuskan isu-isu etika dalam sains yang dibincangkan tadi. Dalam perbincangan ini, 3 isu penting telah dibincangkan, iaitu isu pemklonan, isu pembedahan plastik dan juga isu nuklear. Menurut cadangan penyelesaian yang dibincangkan tadi, saya berharap bahawa para penonton akan menjadikannya sebagai nasihat dan panduan hidup. Sekian, terima kasih.